Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Berjumpa kita dalam video terbaru saya. Ini video saya yang ke 40 berapa tak tahu kan. Dah banyak saya dah buat lebih dulu. So seperti yang saya janjikan ya, siapa student metafizik saya rasa tarikh lahir yang telah kongsi video live saya lebih daripada 20 grup, mereka dah screenshot pada saya, PM kan, dah bagi tarikh lahir. So ini adalah janji saya kan, untuk saya abadikan analisa tarikh lahir you pada YouTube channel saya, Syed Zam. So tahniah pada pemegang nombor 4 hari bulan 6 1981. So siapa yang kebetulan lahir pada hari yang sama 4 hari bulan 6 1981, tolong share video ni pada Facebook you all, pada WhatsApp group supaya ramai yang lebih dapat tahu karakter diri you dan boleh belajar. Siapa yang nak belajar boleh tengok saya punya video Syed Zam part 1 sampai part 24, dan ada tambahan beberapa contoh analisa Saya dah buat lebih daripada 40 saya rasa lebih daripada 40 video dah saya dah buat. Tolong tengok So macam biasa kita analisa, kita kira buat rumah dulu, rumah dia segitiga atas, segitiga bawah. Okey. So tengok 0 campur 4 letak kat sini 4. 0 campur 6 6. 1 campur 9 10. 1 campur 0 1. 8 campur 1 9. So nombor yang 2 digit kan, jadikan dia 1 digit. 6 campur 1 7. 4 campur 6 10 kan, 1. 9 10 1. 1 campur 1 2. 1 campur 1 2. 1 campur 9 10 1. 2 campur 1 3. 6 campur 1 7. 4 campur 1 5. 7 campur 5 12. 2 campur 1 3. 1 campur 2 3. 1 campur 2 3. 3 campur 3 6. So dah settle So ini adalah nombor rohani. Rohani sifat luaran seorang tu kan. Ini adalah nombor fizikal. Nombor rohani adalah sifat dalaman seorang yang tak nampak dengan mata kasar. Ni sifat fizikal, sifat luaran yang nampak, orang ramai nampak sifat dia ni kan, jelas. So ni fizikal, sifat luaran, rohani, sifat dalaman. Seperti zahir dan batin tak boleh terpisah zahir dan batin tak boleh terpisah, siang dan malam pun tak boleh terpisah kan. Macam itulah diibaratkan irama dan lagu tak boleh terpisah. So dua-dua penting tengok nota saya. So nombor 7 ni kan nombor rohani. So nombor 7 pemegang nombor rohani ni, saya tahu sifat dalaman ni kan, dia seorang yang pentingkan kawan, semangat setia kawan, sangat sayang kawan dia, protect kawan dia. Nombor 7 nombor 7 macam tu karakter dia, sebab analogi hidup dia kawan. Dia akan lebih pentingkan kawan daripada segala-galanya biasa kan. So orang macam ni bagus Kereta you rosak, call dia 3 pagi dia akan turun, dia akan tolong. So untung ada kawan nombor 7 kan, nombor rohani 7 ataupun nombor fizikal 7, bagus buat kawan. So nombor 7 ni pula adalah senang popular tau. Sifat dia senang popular sebab dia pandai tarik penyokong. Dia adalah center of attraction kan. Dia adalah center pusat kepada orang ramai kan. Orang ramai suka tertumpu pada dia. Sebab tu saya kata nombor 7 ni kan senang famous. So nombor 2, nombor fizikal luaran ni kan 2. So orang yang pegang nombor 2 ni kan, analogi hidup dia biasanya suara. Power dia dekat suara. Kekuatan dia dekat suara kan. Suara dia boleh mempengaruhi orang ramai. Suara dia pun agak kuas, agak tegas kalau marah kan, nombor 2 ni. So nombor 2 siapa yang nombor fizikal 2 atau nombor rohani 2 ni, rujuk nota saya kan, cerita pasal nombor 2. So nombor 2 ni seorang yang, saya kata kan, seorang yang bersih, suci, murni, nampak cool kan. Dia orang tak kenal dia nampak macam biasa, tapi dah kenal dia banyak cakap. Nombor 2 kan, boleh tengok nota saya. So nombor 6 ni adalah nombor akhir hayat. So akhir hayat individu yang lahir 4 bulan 6 1981 ni kan, akhir hayat yang siapa yang pegang nombor 6 ni adalah di akhir-akhir usia ni, dia banyak simpan harta dalam bentuk cash. Dia suka cash, dia penyimpan cash. So dia mungkin akan tinggalkan waris kan, harta yang banyak lah. Kalau dia kenal diri kan, kalau dia kenal diri, dah kenal diri dia, dah tahu kekuatan, kelemahan boleh ubah, kekuatan boleh upgrade. So dia pun fokus buat bisnes kan, insyaAllah. Akhir hayat dia kan, dia banyak simpan duit, harta dalam bentuk cash. So kita tengok pula dia punya unsur unsur air dia berapa. 2 dengan 7. 2 dengan 7 1 2 3. 2 dengan 7 ada 3 saja. Kira betul-betul takut salah. 2 dengan 7 ada 3. Saya pun kadang-kadang buat salah kan, terlepas pandang. 2 tengok 1 2 2 dengan 7 tengok ada 4. Pandang kan, 1 2 dengan 7 ada 4. Sorry. 2 dengan 7 ada 4. 1 dengan 6 1 dengan 6 1 2 3 4 5. 1 ni ada 5 6. 1 dengan 6 ada 1 2 3 4 5 6, ada 6, tulis 6. Kayu 4 9. 4 dengan 9 1 2. 4 dengan 9 ada 2 je.
4 dengan 9 ada 2 je. Tulis 2. Api 3 dengan 8. 3 dengan 8 1. 3 dengan 8 2. 2 je. Itu 2, 3, 4. 4 je. 3 dengan 8 ada 4. 8 tak ada. 3 je ada. So tulis 4. Tanah ada 5. 5 ada tak? Okey, 5 ada 1. Cantik. Ada 5 cantik. Kan? So dekat sini saya dah beritahu dah karakter orang yang lahir pada ni kan. Dia seorang air dia 4 kan. So seorang yang cool lah, cool. Tapi besi dia 6 6 ni besi ni degil. So siapa yang ada besi, unsur besi sama dengan 4 ataupun lebih, memang dah kritikal lah ni, degil lah, kritikal lah, sangat degil ni. Dia mungkin dengar cakap you tapi tak sepatutnya dia buat kan. Nombor 6 ni degil. Kayu dia sikit lah, unsur kayu ni 2. Kayu ni mungkin orang yang suka suka apa tu, flora dan fauna, suka hutan, suka air terjun. Dia kurang kat arah tu kan. So api dia 4 lah. 4 kritikal lah. Ini kritikal saya kata. Panas baran. So orang ni bukan selalu marah lah kan, tapi jangan buat dia marah. Kalau dia marah memang teruk lah kan. Tapi tak apa, sebab unsur air dia balance lah, 4. So dia marah cepat sejuk, senang kena pujuk. Sebab dia marah, api dia pun sama kan, unsur api dia sama. So orang macam ni jarang marah lah, tapi sekali marah teruk kan, tapi senang pujuk lah. Dia seorang yang pemaaf kan, jenis cepat cool lah. So tanah ni 5 kan. 5 ni 1. Dia ada juga tanah kan. Tanah dia ada unsur 1. So that means tanah ni dia ada pelaris lah. Dalam badan dia Allah dah develop pelaris. Contoh dia boleh uji ya. Dia pergi satu kedai ke, kedai goreng pisang ke, kedai mamak ke, kedai nasi lemak. Dia pergi dia kan, tiba-tiba ramai orang datang. Ramai tau, bukan biasa-biasa, ramai orang datang. So itu maksudnya pelaris. So orang macam ni sesuai buat bisnes, duduk kat kedai kan, akan tarik ramai pelanggan. Kalau siapa yang tak ada nombor 5 pelaris, jangan risau lah. You hire pekerja yang ada banyak nombor 5. Memang ada apa tu, tarikan kan. Dia ada center of attraction namanya kan. So tolong ya. Nombor 5 unsur tanah. So untunglah ya siapa yang individu ni. Nampak tak? Cara dengan rasa dari lahir kan, saya dapat bongkarkan karakter orang tu kan dengan tarikh lahir je. Hebat kan ilmu Allah ni. You cari, you jumpa. Kalau you tak cari, you akan kekal pada takut, bodoh, sombong, suka menghukum orang kan. Suka cakap benda ni ramalan lah, syirik lah. Belum tengok video saya 40 video kat YouTube kan, dah macam-macam lah kan fikiran. So jangan bersangka-sangka ya. Bersangka-sangka tu amalan syaitan. Tak faham, kita tanya. Tak faham, kita rujuk. Rujuk orang yang pakar kan pasal metafizik. Jangan rujuk orang yang tak pernah belajar apa metafizik kan. Dia akan cakap benda-benda ni merepek. Saya tak pernah buat benda-benda kurafat, ramalan ke apa. No, ini bukan ramalan. Ini adalah hasil kajian orang bijak pandai dulu. Dia kaji Al-Quran, dia keluarkan karakter manusia daripada nombor. Kadang-kadang orang ni susah nak percaya pada ilmu gaib kan. Dia kena tengok nyata mata kasar baru dia percaya. So ini adalah sebahagian daripada ilmu gaib kan. You tak boleh nampak dengan mata kasar, tapi tersirat dia kan, you boleh cari, you jumpa insyaAllah. Allah bagi ilham kan, Allah bagi ilmu. Ilmu Allah luas. You cari, you jumpa. Janji jangan menduakan dia kan. Jangan buat syirik khafi. Jangan apa tu, jangan menduakan dia. Jangan buat pecah belah kan. Jangan tolong tegakkan din Allah. InsyaAllah you baca Al-Quran, you akan nampak apa yang Allah nak. Jangan fokus pada apa yang manusia nak. Payah kan, manusia ni bersifat lemah. Banyak songeh manusia ni kan. Dia tahu ilmu sikit dah belagak macam pandai kan. Sombong, riak. Belajar sampai tinggi-tinggi kan. Ada jabatan tinggi kan. So setakat nak buat duit daripada ceramah apa semua tu kan, tak payahlah kan. Tak payahlah nak tunjuk pandai kan. Saya pun tak pernah mengaku saya ustaz, tak pernah mengaku saya pandai kan. Saya ada ilmu yang sikit, saya share dengan you all. You all hati celik, insyaAllah akan nampak apa yang cuba saya sampaikan. Saya dah banyak student saya kan, yang daripada panah baran jadi cool down kan. Daripada yang degil jadi orang yang tak degil kan. Daripada sikap bodoh sombong, dah sedar diri tu hamba kan. Kita kena buat solah, solah menghubungkan balik manusia dengan Allah, insyaAllah. So tolong baca Al-Quran, tolong baca terjemahan Al-Quran, faham apa yang Allah nak. Jangan fokus pada manusia, apa yang manusia nak. Nanti susah nak sukses. Baca balik Al-Quran kan, faham terjemahan dia, insyaAllah. Jangan bersangka-sangka kan, jangan menuduh-nuduh, jangan memfitnah kan. Nanti Allah akan balas. So kalau saya buat salah, insyaAllah Allah akan balas. Kan, tak payah you all menghukum saya, tak payah you all membalas kan. So saya hanyalah nak menyampaikan karakter you melalui tarikh lahir you. Tak ada benda-benda kurafat kan, tak ada benda tilik-tilik nasib, tak ada benda ramalan-ramalan kan. Ini bukan ramalan, ini adalah kajian. Orang buatkan karakter you melalui tarikh lahir kan, dikeluarkan dalam bentuk nombor supaya senang nak analisa. So sekarang kita tengok kan, dah tahu dah unsur-unsur dia macam mana perangai. Sekarang kita tengok pada kombinasi 2 nombor ataupun 3 nombor Kita tengok, saya ada nampak nombor 11. So orang ni berdikari. Dia jadi berdikari kan, tak perlu bantu orang lain pun dia boleh berjaya sendiri lah.
Biasanya orang macam ni, dia sangat berdikari kan. Satu-satu. Tapi dia ada juga 119. 119 ni kan memang orang born to be leader lah. Born to be a great leader. Tapi masalah dia 119 ni kan, dia cepat jiwa kacau tau kalau orang tersayang buat hal. Kan, emosi dia terganggu kan, koyak rabak tau, dia punya jiwa sanubari kalebu kan. Bila dia ada masalah dengan orang tersayang, tu kelemahan 119 ni. Walaupun dia seorang berdikari kan, born to be a leader, tapi dia ada masalah macam tu, berjauhan mental dan fizikal kan bila bergaduh dengan orang tersayang. And then 119 ni pula kelemahan dia kan, ramai orang suka tikam dia belakang. Sebab dia born to be a leader kan, biasanya masuk sektor swasta atau government senang naik pangkat tinggi. Jadi orang banyak dengki kan, ramai orang akan tikam belakang dia. Hati-hati ya. Tolong kenal kawan dengan lawan kan. Kadang-kadang musuh dalam selimut dia macam kawan. Depan kita baik kan, belakang dia tikam kita. Dia tak nak tengok kita berjaya kan, dia tak nak tengok kita lebih daripada dia. Nampak tak? Sekali lagi metafizik telah menyelamatkan kita kan daripada orang-orang macam tu. You scan tarikh lahir dia kan, you akan nampak karakter dia macam mana. Boleh buat kawan ke kan, jenis suka tikam belakang ke, jenis tak amanah ke, semua boleh tahu. So insyaAllah 1, 2, 3 ni power dia dekat suara. Nampak 1, 2, 3 kan, 3, 2, 1, tak kisahlah, tarik balik 1, 2, 3, banyak tau. Banyak nombor gabungan 1, 2, 3, 1, 3, 2 ni, maksudnya memang orang ni power dekat suara. So individu ni memang power dekat suara. Suara dia boleh mempengaruhi orang, suara dia buat orang asyik nak dengar dia apa cakap kan. Suara dia agak mungkin tegas, keras ke, power mungkin dia pandai menyanyi ke, pandai mengaji ke, something yang relate dengan suara kan, memang makanan dia lah. Kan. So 357 you tengok 357 pun ada makna dia. 375 ke, tak kisahlah 357 ni ada makna dia. Tengok balik rujuk nota saya Syed Izam. And then apa lagi yang kita nampak kat sini? 257 pun ada makna. 257 pun ada makna. Tolong tengok tolong tengok nota saya. Tak semua saya ingat kan. Tapi bila kita kerap selalu scan orang apa semua kan, kita akan hafal lah insyaAllah. Saya ada beberapa yang saya tahu kan, sebab nota saya panjang kan. So siapa yang kebetulan kan tarikh lahir sama macam ni, tolong share pada grup Facebook, grup WhatsApp kan. Sebab saya sedang cerita pasal tarikh lahir you ni, yang lahir 4 hari bulan 6 1981 kan. So yang lain boleh tumpang belajar lah. Sebab ada benda yang saya terlepas pandang, terlepas cerita daripada video-video sebelum ke, ada benda yang tu kan. So you tengok, kalau boleh you tengok semua video saya kan. Sebab mungkin ada info yang saya terlepas kata kat sini kan, yang tak lagi saya cover dekat video-video sebelumnya. You ambil pen, kertas, tulis nota. Okay ya. So simple je. Nampak tak cara contoh kan. So saya dah tunaikan permintaan janji saya untuk reveal siapa yang tak share video live saya, Facebook saya pada lebih 20 grup. Dia bagi tarikh lahir kan, bagi screenshot bukti, saya dah analisa. Saya abadikan you punya analisa ni kan dalam video YouTube Syed Izam. Untung ya anda terpilih. Tahniah, anda terpilih. So untuk siapa yang belum tahu lagi kan, nak belajar ilmu ni kan tapi tak tahu apa, tolong buka YouTube, tolong type nama saya SYED jarak ZAM. Tolong klik kat profile picture saya, gambar saya tu tolong klik. Dalam tu ada button videos, videos. Dalam tu ada button videos. Tolong klik kat videos ni kan. Tengok bersusun part 1, part 2, part 3 kalau you type Syed Izam je, mungkin video saya berterabur kan, campur dengan video orang lain. Tolong masuk dekat profile picture saya, tolong masuk dekat video. Boleh tengok kan saya punya tu. Tolong subscribe. Paling penting subscribe. Tekan loceng, tekan gambar loceng tu. Sebab bila you subscribe, tekan loceng kan, video terbaru saya you akan nampak yang terawal. Kalau you tak perasan pun, saya sehari dah update 2 ke 3 kan. Kadang-kadang saya rajin, saya upgrade 4 video analisa. You tengok lagi, bila you selalu tengok analisa saya kan, InsyaAllah you akan dapat info-info penting. You tahu macam mana nak kira, macam mana nak analisa. You dah boleh kaji dah perangai anak you macam mana, wife you macam mana kan. So tolong buka YouTube, type nama saya SYED jarak ZAM, tekan pada gambar saya, gambar muka saya tu, tekan. Lepas tu cari button video dalam tu, klik video bersusun. And then sebelum tu subscribe dulu, tekan loceng supaya you follow channel saya. Follow ketat-ketat, follow rapat-rapat. Saya nak bagi banyak lagi info dekat you all, tapi disebabkan masa kan, tolong subscribe. So setiap hari you akan nampak video saya 2 atau 3 video kan. Kalau saya rajin, saya buat lebih So tengok semua video saya, tengok semua analisa saya, InsyaAllah you akan dapat satu benda yang bermanfaat lah. Saya harap video ni kan bermanfaat pada you all. Tolong sebarkan pada orang ramai kan, supaya ramai boleh belajar, ramai akan ubah diri kan. So dunia ni akan dipenuhi dengan orang-orang yang baik-baik saja kan, yang sedar diri tu hamba kan, hanya ingat pada Allah, takut pada Allah. Kan kembali balik. Kita buat solat solat menghubungkan manusia balik dengan Allah. Itu solat yang sebenar kan. So solat jangan tinggal solat 5 waktu jangan tinggal. Solat di awal waktu kalau boleh kan, buat perkara yang Allah suka kan. InsyaAllah saya jumpa lagi you all di my next video InsyaAllah. Assalamualaikum.